Di Malaysia, sebuah negara yang terdiri daripada beragama latar belakang etnis dan agama, interaksi antara agama menjadi sangat penting untuk memupuk harmoni dan pemahaman yang saling menghormati di antara masyarakat yang beragam. Persaingan dan pertentangan sesama mereka sentiasa wujud. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, konsep pendekatan wasatiyah atau moderat telah menjadi landasan penting. Pendekatan wasatiyah adalah sebuah konsep yang berasal dari ajaran agama Islam yang menekankan pada keseimbangan, toleransi dan pemahaman yang proporsional dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok dari latar belakang agama yang berbeza. Wasatiyah sering difahami sebagai pendekatan kesederhanaan dalam melaksanakan sesuatu urusan kehidupan. Fahaman ini secara umumnya meskipun dilihat benar tetapi boleh mewujudkan implikasi penyalahstafsiran dan penyalahgunaan konsep wasatiyah itu sendiri. Di Malaysia, konsep wasatiyah sebagai pendekatan yang penting dalam membangun hubungan yang harmoni antara komuniti agama yang berbeza. Konsep ini adalah untuk mengetengahkan idea Islam sebagai agama yang mudah, fleksibel dan bersifat toleran secara mutlak mengikut perubahan zaman. Negara ini memiliki penduduk yang mewakili beragama termasuk Islam, Kristian, Hindu dan Buddha dan lain-lain. Dalam upaya untuk memastikan keberagamaan ini menjadi kekuatan positif dan bukan sumber konflik, pemerintah dan masyarakat Malaysia secara aktif mempromosi dan menerapkan pendekatan wasatiyah. Selain itu, pendekatan wasatiyah juga tercermin dalam kebijakan pemerintah Malaysia yang menghormati hak-hak agama dan undang-undang yang melindungi hak-hak individu untuk mempraktikkan agama mereka dengan bebas, sambil tetap menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum dan nilai-nilai yang umum diterima oleh masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelak kesan konflik yang negatif seperti pemusuhan, kebencian, stereotip negatif, pergaduhan dan keganasan. Berdasarkan artikel yang telah dipilih, objektif penulis menghasilkan nukilan artikel ini adalah untuk menyampaikan tentang usaha-usaha yang dapat dibuat dalam mengekalkan dan mengukuhkan keharmonian antara masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Namun begitu, usaha mengekalkan keharmonian ini sudah tentunya berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya pada era ledakan teknologi maklumat dan komunikasi. Kemudahan ini telah disalahgunakan, terutamanya dalam media sosial. Sekiranya hal ini tidak ditangani dengan baik, ketegangan dalam hubungan antara kaum dan agama di Malaysia akan tercetus dan akhirnya menjejaskan perpaduan rakyat Malaysia. Oleh itu, seperti yang ditulis oleh Encik Khairul Azhar, Encik Muhammad Ikhlas dan Encik Syamsul Azizul, suatu asas yang kukuh berpaksikan prinsip wasatiyah perlu dibina bagi memilih pendekatan yang bersesuaian dengan realiti semasa masyarakat majmuk di Malaysia. Pendekatan ini dibina berdasarkan panduan Nas Al-Quran, teks Al-Hadis serta pandangan para sarjana Muslim dengan mengambil kira realiti semasa yang wujud di Malaysia pada hari ini. Wasatiyah dapat ditakrifkan sebagai pendekatan yang bersesuaian dalam melunaskan sesuatu hak kepada yang berhak tanpa melampaui batas dan sempadan yang telah ditetapkan oleh Islam. Akhir sekali, penulis menyimpulkan bahawa pendekatan wasatiyah yang menekankan nilai keseimbangan dan keadilan wajar ditunjukkan dalam interaksi antara masyarakat majmuk di Malaysia. Pendekatan ini sewajarnya memberikan kesedaran buat pelbagai pihak bahawa usaha memelihara keharmonian antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia perlu dijadikan agenda bersama oleh semua pihak, terutamanya dengan memfokuskan idea dan gerak kerja ke arah yang lebih utama seperti pembasmian kemiskinan, peningkatan kualiti pendidikan dan keseimbangan ekonomi. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam artikel. Terdapat beberapa kelebihan yang ditunjukkan dalam artikel ini. Antaranya kelebihan ialah mereka berpeluang untuk mencatat dan mengulas isi-isi penting dan intipati yang terkandung dalam artikel. Pelbagai isu dan fakta secara nyata yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan. Pelbagai usaha yang dilakukan dan menunjukkan bahawa interaksi sosial yang berlaku antara masyarakat berbilang kaum dan agama seperti di Malaysia biasanya berada dalam keadaan pasang surut. Sifat manusia sebagai makhluk konflik menyebabkan elemen perbezaan, persaingan dan pertentangan sesama mereka sentiasa wujud. Melalui artikel ini, pembaca juga dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang gejala konflik yang berlaku di antara masyarakat. Sebahagian
mereka bertindak memanipulasikan faktor etnik dan agama untuk mencetuskan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Selain itu, penulis juga menyatakan bahawa asas utama tercetusnya konflik dan pertentangan antara orang Melayu dan kaum lain disebabkan oleh desakan perterusan ke arah peningkatan hak-hak sedia ada mendakwa kerana berpegang kepada prinsip kesamaratan. Hal ini juga menimbulkan konflik dan disambut tegas oleh orang Melayu. Seterusnya, melalui artikel juga pembaca dapat mengetahui makna sebenar apa itu wasatiyah, iaitu bermaksud pendekatan kesederhanaan dalam melaksanakan sesuatu urusan kehidupan. Penulis juga menekankan bahawa wasatiyah juga menjadikan seorang mampu menerima dari pelbagai pandangan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan mengenai kelemahan dan juga kekurangan artikel ini. Seperti yang kita boleh lihat, artikel ini tidak mempunyai sebarang kelemahan ataupun kekurangan yang ketara oleh disebabkan penulis telah melakukan persiapan yang mencukupi untuk mengulas isu ini. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa perkara yang boleh dinaik taraf untuk memastikan pembaca dapat memahami dan juga mendalami isi ini dengan lebih baik. Kelemahan pertama adalah isi artikel yang terlampau panjang dan juga meleret sehingga menyebabkan kekeliruan kepada pembaca. Hal ini menyebabkan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis mungkin disalah tafsir oleh pembaca disebabkan artikel yang terlampau panjang dan juga membosankan. Oleh itu, saya mencadangkan kepada penulis untuk memendekkan artikel, akan tetapi padat dengan informasi yang hendak disampaikan supaya dapat mengurangkan kekeliruan dan menjimatkan masa penulis sekaligus. Kelemahan yang kedua adalah kurangnya bentuk grafik ataupun gambar rajah untuk menarik perhatian pembaca kepada artikel yang ditulis oleh penulis. Hal ini kerana kajian yang pernah dilakukan menunjukkan bahawa manusia lebih tertarik kepada grafik berbanding hanya ayat saja yang disampaikan. Oleh itu, saya mencadangkan agar penulis untuk artikel yang beliau akan tulis di masa hadapan cuba meletakkan lebih banyak gambar rajah ataupun bentuk grafik untuk menarik perhatian pembaca kerana ia dapat memudahkan kefahaman pembaca dengan lebih baik dan juga dapat menarik perhatian pembaca lain untuk mendalami artikel yang hendak disampaikan ataupun isi yang hendak disampaikan oleh penulis kepada kita semua. Dan itu saja untuk kelemahan artikel ini. Peace. Assalamualaikum, nama saya Nur Akila Reza binti Rizwan, nombor matrik 2023167661. Cadangan saya dalam pendekatan wasatiyah untuk rakyat di Malaysia ialah mereka perlulah menjaga dan menggunakan kemudahan yang disediakan kepada masyarakat dengan lebih cermat dan baik. Di Malaysia, semua rakyat dapat memberikan pendapat masing-masing dan mempunyai hak untuk membebaskan suara masing-masing. Namun begitu, setiap individu perlulah sentiasa menjaga kata-kata dengan baik dan tidak memburukkan sesiapa untuk menjaga keharmonian masyarakat. Sewaktu PRU 14, banyak perkara tentang isu-isu sensitif berlaku yang menyentuh tentang kaum dan agama. Ini sangatlah menyusahkan semua pihak. Ada kalanya ia mencetuskan kemarahan kepada orang ramai. Perkara ini sangatlah bahaya untuk masyarakat kerana ia sangat sensitif. Pihak yang bertanggungjawab perlulah memandang isu ini dengan lebih serius kerana jika ia tidak dihiraukan, ia dapat mengancam keharmonian kaum di Malaysia. Dan perkara dahulu akan berulang kembali seperti insiden 13 Mei 1969 yang berlaku di Malaysia ketika dahulu. Pendekatan wasatiyah dalam masyarakat dapat melahirkan individu yang melapang dada. Perkara ini dapat merapatkan hubungan pemerintah dan rakyat kerana semua rakyat saling menghormati antara satu sama lain. Setiap parti di politik
perlulah berpolitik dengan cara yang sederhana dan tidak melampau kerana kesederhanaan itu adalah cara yang paling selamat digunakan dalam pendekatan wasatiyah ini. Akhir sekali, semua masyarakat di Malaysia perlulah sentiasa bersatu padu dan tidak menolak ilmu wasatiyah ini. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, kita perlu menjaga ukhuwah atau hubungan meskipun berlainan agama dan kepercayaan agar keharmonian terjalin antara penganut pelbagai agama, seperti kita perlulah mempamerkan kelembutan terhadap orang lemah dalam kalangan non-Muslim. Kita juga digalakkan untuk menghulurkan bantuan kepada orang fakir miskin. Kita juga digalakkan untuk memberi keperluan seperti makanan dan pakaian terhadap orang yang tidak mampu serta bergaul baik dengan orang yang bukan Islam agar masyarakat sentiasa memandang baik terhadap bangsa yang beragama Islam. Meskipun berlainan bangsa dan agama, kita hendaklah menjaga tutur kata kita kerana setiap penganut agama memiliki tahap sensitiviti yang tinggi dalam mempertahankan kesucian agama masing-masing. Maka, kita perlu sentiasa menghormati agama yang dianut oleh mereka agar hubungan keharmonian terjalin dengan baik